Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Satu ucapan yang padu, pedas daripada Setiausaha Agung PKR sahabat semua, yaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jangan sibuk dengan jawatan. Apa yang berlaku? Raja U-turn sibuk dengan kuasa. Itu yang mereka bincangkan di dalam convention mereka. Jadi menarik ya untuk kita dengar dan juga tonton ucapan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam Kongres PKR. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton video ini bersama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita tonton dan juga dengar video ucapan Datuk Seri Saifuddin Nasution, sahabat-sahabat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lataba'uk walakin ba'udat alaihimu syuqqah." Sadaqallahul azim. Pengurusi majlis, dikasihi Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Perdana Menteri Malaysia. Yang dikasihi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Pengurusi Majlis Penasihat. Saya juga mengalukan Dr. Syed Hussein Ali yang juga anggota dalam Majlis Penasihat. Mari kita berikan tepukan kepada Dr. Wan Azizah, 17 tahun memegang jawatan Presiden Parti. 17 tahun. Saya juga gembira untuk mengalu-alukan sekalian rakan-rakan pimpinan Parti Keadilan, sahabat saya, Saudara Rafizi Ramli, Timbalan Presiden Keadilan, Naib Presiden Majlis Pimpinan Pusat, adinda saya, Saudara Adam Adli, Ketua Angkatan Muda, Wan Fadlina Siddiq, Ketua Wanita, dan mari kita mengalu-alukan sama rakan setia sejak tahun 99 dari Partai Amanah, Tuan Haji Muhammad Sabu. Rakan kita Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik Malaysia, Saudara Anthony Loh. So, Guan Eng ada? Tak ada. Guan Eng sebab hari ini dapat cucu, terus tak datang. Mula-mula confirm datang. Saya pun dapat tahu dari Presiden bagi tahu. Sahabat kita dari APCO, terima kasih banyak gabungan dalam Pakatan Harapan. Kongres kita kali ini menjadi semakin unik dan bermakna dengan rakan-rakan gabungan baru. Mari kita mengalu-alukan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Setiausaha Agung Barisan Nasional. Yang amat berhormat Datuk Seri Hajiji, Datuk Seri Panglima Hajiji Makno dari GRS. Rakan kita dari GPS, Saudara Datuk Seri Alexander Linggi. Terima kasih banyak. Semua parti-parti gabungan, Barisan Nasional, GPS, GRS, tetamu-tetamu dari kedutaan asing, 46 jumlah semuanya yang ikut hadir, jumlah yang terbesar dalam sejarah penganjuran Kongres. Istimewa yang paling penting ialah 2,400 perwakilan dari 217 cabang Parti Keadilan dari seluruh negara.
dan 1,500 pemerhati yang telah berdaftar. Selamat datang ke Kongres Tahunan Parti Keadilan. Anggota Parti Keadilan sekarang sudah menjangkau angka 1,136,683. Kita berdaftar di semua 222 cabang dari Perlis sampai ke Sabah. 222 cabang berdaftar. Cabang Kapar adalah cabang yang sekarang memegang bilangan anggota paling ramai, 27,000 orang. Cabang Kuala Langat, 24,392. Cabang Kota Raja, 23,762. Cabang Hulu Selangor, 22,731. Dan yang kelima paling ramai adalah cabang Sungai Buloh, 22,395. Syabas kita ucapkan. Sidang perwakilan yang saya muliakan, Kongres Tahunan Keadilan diadakan berbetulan sama dengan Perhimpunan Agung Parti Bersatu. Persidangan Agung Parti Bersatu, ucapan dasar Presidennya umum letak jawatan nak berundur. Pembahas kemudiannya minta jangan berundur, jangan berundur. Majlis tertinggi buat mesyuarat khas, tolak, jangan berundur. Penutup hari ini, Presiden umumkan tak jadi berundur. Isu rakyat, isu ekonomi, isu antarabangsa tak jadi tumpuan. Kongres Parti Keadilan tidak boleh begitu. Kongres Parti Keadilan mesti bicara soal kestabilan politik, merancakkan ekonomi, memberi fokus tumpuan kepada kebajikan dan keadilan sosial di kalangan rakyat. Dan yang paling penting adalah mengamalkan tata kelola pemerintahan. Kongres ini ada dua signifikan. Kita sedang diambang untuk menjengah usia parti 25 tahun pada April tahun depan. Dan signifikan yang kedua hari ini, 25 hari bulan, adalah genap setahun Datuk Seri Anwar menjawat Perdana Menteri dan setahun juga pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Mari kita imbas keputusan pilihan raya 2015. Tiada gabungan atau parti menguasai majoriti. Ke bawah duli yang di-Pertuan Agong menitah menghadap pimpinan parti gabungan. Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS, ampun tuanku, atas cadangan tuanku untuk diwujudkan kerajaan perpaduan parti-parti akur dan menerima cadangan tersebut. Begitulah jawapan pimpinan yang berada di atas pentas. Keutamaan kita ialah rakyat, kestabilan politik dan ekonomi. Asas yang kita sepakati dalam membentuk gabungan kerajaan perpaduan, Islam agama persekutuan, agama lain boleh dianuti. Kedudukan Raja-Raja Melayu, pemerintahan yang meletakkan keutamaan kepada menjaga dan membela rakyat, tata kelola, menghormati kepelbagaian kaum, anutan budaya, bebas daripada sentimen kebencian akibat mainan politik perkauman dan faham agama sempit.
1974 model politik gabungan pernah memberikan peluang kepada Barisan Nasional untuk memegang tampuk kuasa selama 50 tahun. Waktu itu hampir 13 parti gabungan. Kali ini Datuk Seri Anwar dan didokong oleh parti-parti gabungan lain memimpin 18 parti politik menerajui kerajaan perpaduan. 1998 Datuk Seri Anwar disingkir meninggalkan kerajaan. Bukan kepalang, diaibkan, dimalukan, dipukul, dipenjara, dihina. Polling dan tinjauan pendapat, kalau nak kita dengar, riwayat politik Datuk Seri Anwar sudah lama dikuburkan. The end of history of Anwar Ibrahim. Itu tinjauan pendapat. 40%, 30%, ikutlah. Hadirin yang saya muliakan. 1998 ketika Datuk Seri meninggalkan kerajaan, reserve negara 800 bilion ringgit. Pertumbuhan ekonomi 8 hingga 9%. Belanjawan yang dibentang beliau belanjawan berimbang. Hutang negara dibayar lebih awal daripada jadual. Kembali selepas itu 24 tahun. Datuk Seri Anwar mewarisi sebuah kerajaan dengan hutang 1.5 trilion ringgit. Politik identiti semakin menggila. Kedudukan ekonomi tidak menentu. Kehidupan rakyat tertekan. Alhamdulillah, setahun berlalu. Politik hari ini kembali stabil. Ekonomi kita semakin rancak. Kecuali nilai ringgit, semua petunjuk ekonomi menunjukkan tren yang meyakinkan. Kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kita. Sesungguhnya, perjuangan mencapai kestabilan politik dan mentadbir ekonomi jauh lebih mencabar ketimbang perjuangan untuk menang pilihan raya. Menelusuri gerakan reformasi dan islah, sama ada di Timur Tengah, Afrika atau benua Asia, sering berakhir dengan kegagalan. Gagal mengekalkan kestabilan politik, gagal menguruskan kemakmuran ekonomi. Kerana idealisme dan perjuangan gerakan reformasi itu luntur, terkandas dan akhirnya mati. Bukan sedikit yang sebelumnya lantang mengangkat suara rakyat, kemudian selama berkuasa berubah menjadi diktator dan perompak khazanah negara. Semalam, dalam mesyuarat khas kepada pimpinan utama parti, Presiden berpesan, keadilan jangan sampai terjerumus ke dalam acuan itu. Jika ini dapat kita lakukan, insya-Allah bersama dengan parti-parti gabungan, kita boleh mengangkat kedudukan Malaysia menjadi sebuah negara yang gah dan kembali dihormati oleh lawan dan kawan. Hadirin yang dihormati sekalian, begitulah ucapan aluan mengalu-alukan kehadiran semua. Saya minta izin dengan Presiden tadi, isi sedikit berbeza. Selalunya ucap terima kasih, hadir, selamat, alhamdulillah begitu. Hari ini saya ada sedikit pengisian. Dengan harapan akan menjadi permulaan kepada acara penting besok. Saya nak sampaikan lagi sekali pesan Presiden, disiplin perwakilan dan pemerhati besok pagi harus masuk Dewan awal untuk kita selesaikan semua atur cara. Dengan cara itu, sehari penuh besok adalah sehari yang penuh dengan pengisian. Pengurusi tetap, barisan pimpinan, para tetamu, selamat datang ke Kongres. Doakan mudah-mudahan Kongres Keadilan tahun ini akan berlangsung dengan jayanya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terbaik itu dia sahabat semua. Satu ucapan peresmian yang begitu baik, begitu pedas. Ya, ditujukan juga kepada Presiden yang kononnya sebelum itu telah mengumumkan untuk tidak bertanding. Namun akhirnya
beliau U-turn dan ini boleh digelar sebagai Raja U-turn se-Malaysia bersatu. Jadi terbaik ya, satu ucapan yang padu daripada YB ataupun Datuk Seri Saifuddin. Sahabat-sahabat semua, sekiranya anda memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapan kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.